So hari ini kita punya tajuk adalah wanita, hubungan dengan Allah, keluarga dan juga masyarakat. So dia akan mulakan pertama tentang kejadian penciptaan wanita. Cuma izinkan saya lah untuk kita kupas balik hikmah kenapa Allah ciptakan kita daripada tanah. Saya ambil benda tu sebab sangat penting perkara ni. Bila kita tahu asal usul kejadian kita, jadi kita tahu dah kita punya perwatakan kita tu bagaimana. Sebab bila saya sebut perwatakan, inilah dia perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setuju kan? Sebab Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak atau kama qala. Jadi aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bila kita tahu asal usul kejadian kita, kita tahu apakah dia punya cabaran dia, apa kelemahan dia dan sebagainya, dan kelebihannya juga. Okey. Jadi dijadikan kita daripada tanah. Pada satu masa dulu, saya belajar daripada guru saya. Jadi guru saya bertanya pada saya, pada kami semualah. Dia kata, kenapa agaknya ni Allah ciptakan khalifahnya daripada tanah, sedangkan syaitan itu daripada api. Kalau kita tengok yang kuat, yang lebih marak, ya, yang lebih ke depan, yang lebih gagah adalah siapa? Api. Tanah tu lembik. Dahlah lembik berbau. Bukan sekarang ini banjir, ya. Perempuan dekat Malaysia sekarang banjir dengan bahagian di Pahang, di Johor, di beberapa tempat lagi di Kelantan, Terengganu, ya. Siapa yang ada keluarga di sana tu mesti tahu kan. Jadi mereka dalam keadaan banjir. Jadi lepas banjir memang akan bau busuk. Jadi lumpur tu sendiri dia macam ada bau dia, ya, bau yang busuk. Macam kita lah, kita tak mandi sebulan, memanglah berbau tuan-puan. Kan jadi berbau tu. Satu dah busuk, lepas tu pula dia lembik aja kan. Kalau kita main lumpur, kalau you pernah ingat lagi kan, main lumpur tu tanah campur dengan air, dia benda tu lembik lah. Macam tak ada kekuatan, tak ada gah sangat. Mana yang hebat ni, api dengan tanah ni kan. Jadi kita lihat di sini sebenarnya ada hikmah yang tersendiri, dan kalau kita menggunakan akal kita kan, afala tatafakkarun, tidakkah engkau memikir, tidakkah engkau mencari hikmah, ya, kelebihan dan sebagainya. So Allah ciptakan kita daripada tanah ada sebabnya, dan tanah ini sifatnya sangat layak untuk menjadi khalifatullah, menjadi pengganti Allah di atas muka bumi ini, ya. Jadi kita menggantikan Allah bukan nak jadi Tuhan, tidak, tapi kita menggantikan Allah untuk mentadbir bumi ini, memegang amanah yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala di atas muka bumi ini. Sebab tu kena ada ilmu, kan? Jadi wahyu yang pertama diturunkan adalah Iqra. Jadi kita ni nak keluar daripada sistem jahiliah, daripada kezaliman, daripada pengkhianatan, kena ada ilmu. Jadi sebab itulah dalam Islam utlubul ilm faridatun ala kulli muslim, ya? Jadi kita nak menuntut ilmu tu dia menjadi kewajipan bagi seluruh umat Islam. Baik. Ada 5 perkara kelebihan tanah berbanding dengan api. Ini kita sematkan baik-baik dalam hati kita, kita ajar pada ahli keluarga kita. Jadi sambil-sambil dengar tu mudah-mudahan mendapatlah kelebihan dan juga manfaat. Alright. So jadi maksudnya apa? Apa yang saya nak katakan adalah dalam perjuangan kita sebagai seorang wanita ini dalam masyarakat dan sebagainya, kita kena sedar siapakah kita dan asal usul kita. Jadi bila kita sedar asal usul kita, kita tahu kekuatan kita. Tadi saya dah bagi 5 kekuatan kita tu tahu. Itulah 5 kekuatan kita. Now kita pergi fokus lebih. Jadi secara general, di mana kita dengan syaitan itu berbeza kejadiannya, tapi dua-dua dicampakkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Dan kalau kita kejar dunia, saya sangat tersentuh dengan apa kata Imam Hasan Al-Basri. Kalau kita terlalu mengejar dunia, kita jadikan misi matlamat di dunia ini adalah keutamaan pada hidup kita. Kita nak kaya, kita nak bergaya, kita nak pangkat dan sebagainya kan, sampai kita terlupa pada asal usul kenapa Allah ciptakan kita. Maka kita sebenarnya telah berada di dalam keadaan yang kita katakan sebagai sesat lah, yang telah disesatkan oleh syaitan, wal-iyazubillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nampak sudah jelas, ya, kehidupan kita, ya, Imam Hasan Basri kata apa? Imam Hasan Basri kata, aku pelik dengan sikap segelintir manusia yang beria-ia mengejar dunia ini sampai lupa dengan dia punya tanggungjawab kepada Allah Jalla wa'ala.
Sedangkan dunia yang dia kejar itu, dunia yang dia gila-gilakan itu, dunia yang dia mimpi-mimpikan itu adalah tempat pembuangan syaitan, tempat persinggahan Adam dan Hawa. Ini bukan tempat tujuan kita. Okey, baik. So jadi sangat-sangat menyentuh perasaan kita kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambil ni kata-kata Imam Hasan Al-Basri dan kita letak sebagai salah satu rujukan kita, ya. Kita macam mana kita rujuk, kita jadikan panduan dalam kehidupan kita dengan selayak-layaknya lah. Sebab hati kita ini kan dia berbolak-balik. Jadi bila ada ungkapan-ungkapan daripada ulama seperti ini, dia akan sentiasa memandu kita supaya kita berada di dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jalan-jalan yang Allah beri nikmat, ya, kepadanya. Baik. Okey. So now daripada general kita pergi fokuslah pula pada wanita. Okey, itu perjalanan kita hari ini. Jadi kenapa Allah cipta wanita? Allah dah cipta dah Adam dah. Dalam surah Al-Baqarah kan, Allah cipta kan Adam, mu'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum alal malaika ila akhiril ayat. Jadi diceritakan Allah sendiri mengajar kepada Nabi Adam tentang tanggungjawab, tentang names of all things, ya, tentang perkara-perkara berkenaan dengan kehidupan. Dan banyak para mufassir mengatakan bahawa Nabi Adam ini dilengkapkan dengan knowledge untuk menjadi khalifatullah fil ard, ya. Jadi khalifah Allah di atas muka bumi. Siapa tu? Nabi Adam, ya. Tapi kemudiannya Nabi Adam tinggal di syurga kan, ya. Tinggal di syurga dan dia boleh menikmati segala nikmat yang ada di situ kecuali satu pohon saja. Itulah pohon yang terlarang. Ni semua tahu dah cerita dia. Tapi apa yang saya nak sebutkan adalah cuba lihat apakah yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam mendekati pokok terlarang tersebut. So kita pegang baik-baik yang ini, jadikan dia sebagai perisai supaya kita tidak melakukan kesalahan. Tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita tidak mengulangi kesilapan itu. Sebab tu Allah kongsi dalam Al-Quran supaya kita buka mata kita. This is from the psychological point of view. Jadi kita tengok, oh okay, ini behavior of human being. Dan kita tidak repeat balik. Kita belajar sebab kita adalah tanah yang sentiasa belajar. Dapat satu biji benih, kita akan kembangkan. Baik. Dan Nabi Adam alaihissalam, sebahagian ulama ada mengatakan yang itu disebabkan Sayyidatuna Siti Hawa kan, tapi telah dibidas balik oleh beberapa pandangan. Jadi antara yang paling majority view, ya, pandangan yang paling popular mengatakan bahawa Nabi Adam alaihissalam dia mendekati pohon terlarang itu kerana sifat tamak dia. Kerana sifat tamak dia. Jadi ada sifat tamak itu yang tidak dididik, maka bila dikipas oleh syaitan, oleh iblis, ya. Jadi iblis sebut, ini buah khuldi ni. Maksud buah khuldi, bila kita makan, kita akan kekal abadi dekat dalam syurga ni. Tak perlu turun ke bumi. Kamu tak payah susah-susah di bumi. Nabi Adam dia dah tahu dah, kan? Jadi dia kata tak perlu susah-susah. Jadi duduk dekat sini je, makan buah khuldi ni je. Okay, jadi perasaan tamak dia. Dia nak duduk di syurga, tak mau duduk di bumi. Ya, jadi itulah yang menyebabkan, ya, kita selalu tertipu dengan umpan-umpan syaitan. Ya, jadi bila kita nak buat sesuatu, kita tengok balik, aku ni tamak haloba ke, gelujuh ke aku? Kan? Okey, jadi situlah, ya. Baik. Dia ingat ceritanya Nabi Adam AS semasa dihidupkan, diciptakan, dia rasa sunyi. Masya Allah, syurga ni tempat yang paling nikmat kan, kita tahu. Tapi hati dia masih ada suntikan rasa sunyi. Sebab dia tak nak nikmat itu dinikmati hanya sendirian saja. Dan dia minta Allah supaya datangkan teman dalam hidup dia. Dia minta teman, dia tak tahu pun perempuan, ya, tapi kemudiannya Allah ciptakan Hawa. Jadi Allah ciptakan Hawa, dan Hawa ini diletakkan darjatnya sedikit kurang daripada Adam. Maksudnya dengan kata lain, tugas bebanan khalifah yang berat itu lebih kepada kaum lelaki berbanding perempuan. Okay. Walaupun kita tahu bahawa lelaki ada bahagian dia, ada kelebihan dia, perempuan ada bahagian dan kelebihan dia. Contohnya, peranan lelaki ini
adalah dia perlu mendidik, dia menjadi wali, dia menjadi pelindung dan sebagainya. Sebab tu dalam konteks harta pusaka, dia dapat 2, kita dapat 1, perempuan dapat 1. Sebab apa? Sebab ada nilai tanggungjawab. Jadi Allah memberi keutamaan kepada kaum lelaki. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan di situ adalah fadilat afdal pada dia tu. Kerana apa? Kerana tanggungjawab dia. Sebab tu lelaki tak perlu pakai tudung. Ini basic benda ni. Basic bila kita faham benda ni, insya-Allah jelas. Lelaki tak perlu pakai tudung, tak perlu pakai stokin, tak perlu pakai stongan. Betul tak? Dia kalau nak keluar, selama dia je boleh keluar macam tu, selama mana dia tutup antara pusat dengan lutut. Kalau dia tak pakai baju pun, tak apa lagi. Boleh lagi. Dia nak pergi ke pejabat kan. Hari ni abang nak pergi pejabat. Abang tak nak pakai baju. Tak apalah abang, tutup aurat dah tu. Tak berdosa. Betul tak? Okey, itu daripada sudut hukum, subhanallah. Dan mereka nak menunaikan solat, senang saja. Dekat tepi jalan pun boleh. Kita ni nak ambil wuduk, buka tudung dulu. Dah buka tudung dulu, belum tentu boleh terus ambil wuduk, betul tak? Ada inner tudung lagi dan sebagainya. Jadi, okey. So, bila kita bayangkan semua tu, nak cerita 1 jam tak habis nanti. Tapi nak fokuskan kepada tujuannya, kenapa Allah menciptakan kaum wanita ini. Saya secara jujur dalam bacaan-bacaan dan sebagainya, dalam artikel kita sendiri buat pembacaan. Sebab pertamanya kita sendiri ni perempuan. Jadi kita nak tahu adakah am I on the right track? Adakah betul perjuangan saya ini? Jadi Masya Allah, setiap artikel, setiap buku yang saya baca menunjukkan bahawa kita ini kaum wanita merupakan jantung hati, penguat dan suis utama pada kepimpinan lelaki. Saya ulang balik. Kita semua ini adalah jantung hati, kekuatan dan suis utama kepada kepimpinan lelaki. Tuan-puan, apa dia jantung hati, apa dia suis utama, apa dia keutamaan dia tu? Keutamaan dia nombor 1 daripada sudut didikan dan asuhan. Okay. Anak-anak, sama ada dia pemimpin ataupun tidak, dia akan membesar dalam rahim ibu. Rahim ibu itu adalah konteks sekolah pertama bagi anak-anak, dan dinamakan dengan nama yang sangat indah, dengan nama Allah, kan? Rahimun, ya. Jadi maksudnya rahim. Jadi situ tempat letaknya kasih sayang, nilai kasih sayang seorang ibu. Dia punya survival, ya. Dia nak survive, dia kan isap daripada dinding rahim ibu tu sendiri, ya. Daripada leech-like bentuk substance. Kemudian bila dia membesar, di situlah keadaan anak-anak kita. Pemimpin ke dia, tidak pemimpin ke dia, di situ tempatnya. Jadi kemudian bila dia besar, bila dia dah keluar, dah lahir dah, kemudian siapa yang menyusukan? Ibu yang menyusukan. Bila ibu yang menyusukan, tengok daripada sudut psychological point of view, ada kontak mata kan. Jadi kita bila menyusukan, tengok mata, ada hangatannya kita memeluk anak kita kan, kita pangku dan sebagainya. Jadi semuanya ini dia memberikan attachment yang cukup besar, kuat pada pembangunan pendidikan, pembentukan sifat-sifat kepribadian manusia. Jadi nak apa orang kata, bentuk seseorang itu jadi pemimpin, dia bukan automatic, dia bukan overnight, dia bukan lahir-lahir itu memang dah keturunan pemimpin, mesti confirm jadi pemimpin. Tak, dia perlu diasuh. Jadi the power of women ini adalah pada nilai asuhan dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada apa? Nilai pujukan dan emosi dia. Sebab tu perempuan, emosi dia jangan main-main. Kalau datang taufan dan tsunami, satu rumah senyap je. Kan? Jadi kita punya cuaca dalam rumah ini ditentukan oleh si ibu. Kalau bulan Ramadan ibu tak bangun selamba je kan, ibu tak sahur, tak bangun, tak ada masak pun kan, ibu terlambat bangun. Satu rumah tak bangun tau. Jadi dia punya jantung hatinya tu pada siapa? Pada kaum wanita. So tengok kekuatan kita. Kaum wanita, kita mendidik. So once mendidik, apakah keperluannya? Perlu ada ilmu. Perlu ada ilmu. Kemudian yang kedua, kita ini pandai mempengaruhi, memujuk, emosi kita kuat. Jadi bila emosi kita kuat, kalau kita tak kawal emosi, apa jadi? Tu tsunami datang. Maka apa yang perlu ada pada emosi kita ini? Keimanan dan ketakwaan.
Jadi iman dan takwa kita kena tinggi sebab kita nak kawal nafsu. Saya buat macam ni macam kita naik kuda lah tu kan. Bila naik kuda tu kita yang kena kawal nafsu tersebut. Nafsu ni tak boleh dibuang. Tapi apa yang boleh? Dibentuk. Tak boleh dibuang tapi boleh dibentuk. Nafsu amarah kita angkat naik dia menjadi nafsu mutmainnah. Ya, okey. Jadi di situlah pentingnya ada iman. Keimanan sangat penting, ketakwaan kita sangat penting untuk mengendalikan emosi, matlamat dan hala tuju perlu jelas. Kalau tak kita akan jadi hamba pada nafsu tersebut. Saya sebut emosi dengan nafsu itu macam adik-beradik aja ya, tapi emosi itu adalah sebahagian daripada nafsu. Jadi kalau nafsu ini adalah dia keinginan, kan. Jadi kalau tak ada keinginan, tak ada nafsu, mati kita tuan-puan. Tak ada, memang tak ada guna lah kehidupan kita. Sebab nak makan, minta maaf lah, tak ada nafsu nak makan. Jom kita sembahyang, minta maaf lah, tak ada nafsu nak sembahyang. Jadi itulah tu daripada perspektif psikologi lah kan. Okey. Jadi penting, maka nafsu itu tidak boleh dibuang. Yang boleh kita lakukan adalah kita bentuk nafsu tersebut daripada amarah pergi ke mutmainnah. Masya Allah. Jadi apa lagi kelebihan kaum wanita ini? Kelebihan kaum wanita ini komitmen dia. Komitmen dia. Dia once bila dia dapat sesuatu dan dia akan buat, dia boleh buat secara istiqamah. Walaupun kita rasa macam tak istiqamah sangat kan. Tapi Masya Allah, lebih istiqamah daripada kaum Adam. Majority ya. Okey, jadi kita ni lebih istiqamah. Cuba tengok kan mak dengan ayah kita, subhanallah, yang rajin dengan solat sunatnya, rajin dengan puasa sunatnya. Ya Allah, bukan nak membanding-bandingkan, tapi nak tengok kekuatan. Ya, jadi kekuatan dia tu daripada sudut komitmen dia. Komitmen dia juga pada nilai tanggungjawab. Jadi kalau ibu tunggal, suami dah meninggal dunia, kan dia sanggup tu membujang sampai ke tua nak jaga anak-anak. Ya, sebab komitmen dia pada anak-anak. Cik suami, isteri meninggal, dia pula yang lebih yatim daripada anak-anak yatim. Sebab dia anak-anak tu tak dikira yatim lah kan, ya. Maksudnya cerita dia lebih macam yatim daripada anak-anak yatim yang lain. Padahal anak-anak itu bukan anak yatim lagi, yang meninggal tu isteri dia kan. Jadi situ yang nampak perbezaan dan kekuatan-kekuatan. Masya Allah. Jadi bila macam tu kita faham dah, kita punya letak diri kita ini adalah rupa-rupanya kita merupakan kekuatan, kita adalah suis utama, kita juga adalah jantung hati pada pemimpin-pemimpin. Dan kalau tengok lagi imam-imam kita, para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Bukhari, siapa yang berada di belakang mereka kalau bukan ibunda mereka semua? Kan? Imam Syafi'i dengan ibu dia, cerita dia Masya Allah banyak sangat. Imam Bukhari lagi yang masa kecil dia buta, siapa belakang dia? Ibu dia. Jadi yang melahirkan ulama-ulama ini adalah wanita-wanita. Bukan melahirkan maksudnya daripada rahim saja tau, tapi yang membentuk, yang memberikan semangat, yang memberi motivasi, memberikan jalan, usaha dan sebagainya, wanita. So, dengan kata lain, boleh tak saya simpulkan? Tiba-tiba nak simpulkan ya. Saya simpulkan di sini, wanita, kita punya tugas khidmat kita ini, kita kena pastikan bahawa anak-anak kita, generasi kita, sama ada lelaki ataupun perempuan, khusus kaum lelaki ni, tolong tingkatkan kepimpinan mereka. Pertama, pimpin diri sendiri dulu. Settle. Pandai kemas bilik, pandai masak. Anak lelaki ni, biar dia duduk dekat dalam rumah tuan-puan, duduk dekat dapur dulu. Bukan kita nak memperempuankan dia, bukan. Kawasan rumah kita, dapur itu, kalau kita nak compare dengan sekolah, sekolah ada makmal. Rumah, dapur itu makmal. Nak jadikan anak saintis, bawa pergi dapur. Biar dia nampak tekstur tepung satu, tepung beras, tepung gandum. Berbeza lah. Tepung pulut, tepung beras, berbeza. Dia nampak warna api pada nyalaan tu kan. Dekat dapur gas tu nampak warna biru. Bila bakar sampah, warna lain lah pula. Pelbagai warna api. Jadi bila dia membaca Al-Quran tuan-puan, dia dah biasa dah dengan kerja-kerja dekat rumah, kat dapur dan sebagainya. Dia akan nampak benda tu akan hidup di dalam bayangan dia, dalam kepala dia. Dan mudah-mudahan dia boleh menjadi pemimpin yang cakna lah orang kata.
yang peka, yang peduli. So kita kekurangan pemimpin macam tu. Kita ada pemimpin yang korup banyak. Tut. Kan? Sakit hati pun ada juga. Tengok asyik gaduh je tak habis-habis ni kan. Okay, tak apa. Sekarang ni jangan fikir hal dia. Kita fikir keluarga kita. Sebab Allah akan tanya pasal keluarga kita. Ni ibu-ibu semua kan. Besok kalau kita di depan Allah, kita berbaris di hadapan Allah. Agaknya apa yang Allah tanya? Apa yang Allah tanya? Sebab kita perempuan ni, kita boleh buat segala-galanya. You just name it. Kan? Yang lelaki tak boleh buat, kita pun boleh buat. Kan? Tapi sekali lagi kita kena kembali kepada aspek ini. Cuba ingat ini baik-baik. Memang wanita boleh buat segala-galanya. Tapi adakah itu yang Allah mahu daripada kita? Wanita kita boleh buat semua. Kita nak jadi pemimpin, kadang rasanya macam Allah, so betul lah ketua pengarah ni lelaki kan. Tak boleh pakai lah. Rasanya biarlah saya yang jadi ketua pengarah. Memang hebat betul. Bila wanita memimpin, mengurus, Masya Allah, memang sangat teliti, sangat bagus, sangat lancar sebagainya kan. Tapi adakah itu yang Allah mahu? Kita dengar ni Pak Khatib ni baca khutbah, semua orang mengantuk, tidur manja. Tapi kalau kita perempuan baca, rasa yakin tu. Kalau kita baca khutbah, insya-Allah semua orang akan buka mata, terjegil mata. Betul tak? Tapi adakah itu yang Allah mahu? Contohnya azan. Azan ni Allah lelaki azan macam tu je, monotonous. Kita perempuan ni kalau azan, insya-Allah semua akan datang ke merayu-rayu kita kan, dengan suara mendayu-dayu. Semua akan datang ke masjid. Tapi sekali lagi, adakah itu yang Allah mahu? Kita ni boleh jadi imam tuan-puan. Suami kita boleh jadi makmum, lambat sangat kita tunggu kan. Kita dengan pakai terkung pun dah siap, bentang sejadah pun dah siap. Dia terhekeh-hekeh lagi baru nak pergi ke bilik air. Kalau macam tu baik kita sembahyang dulu, kita nak tahan kentut vagina lagi. Allahu Akbar. Dia tak sampai-sampai lagi kan. Kita dah 2 round ambil wuduk ni. Ya. Okey, suami kita tak sampai-sampai lagi. Kalau macam tu aku jadi imam, biarlah jadi makmum, kita kata kan. Tapi tuan-puan, sekali lagi, adakah itu yang Allah mahu? Adakah itu yang Allah mahu? Jadi itu yang kita kena tanya pada diri kita sendirilah. Apa yang Allah mahu? Jadi apa yang Allah mahu itu, saya singkapkan tadi, kita adalah jantung hati, kita adalah kekuatan, kita adalah suis utama kepimpinan, pembentukan kepada seluruh generasi, termasuk khususnya kaum lelaki. Jadi kalau pada hari ini kepimpinan, bejat kepimpinan, lelaki kepimpinannya tidak boleh dibanggakan. Dia macam seolah-olah hanya macam itulah. Kena tengok balik siapa mak dia, siapa isteri dia. Macam tu. Bukan kita nak salahkan, tidak. Tapi seseorang itu kan terbentuk oleh siapa yang banyak berada di kelilingnya. Jadi seorang anak tu tadi lahir daripada perut wanita ke lelaki? Wanita. Dia menyusu daripada ibunya ke atau ayahnya? Sudah tentu ibunya. Kemudian bila pergi ke tadika, ramai cikgu lelaki ke cikgu perempuan? Cikgu perempuan. Masuk sekolah rendah, cikgu lelaki ke cikgu perempuan ramai? Cikgu perempuan. Masuk ke sekolah universiti, sekolah rendah, sekolah menengah, perempuan. Masuk ke universiti, baru tengok dia kuliah apa. Tapi time waktu tu dia dah keras. Nak bentuk lagi akhlak dia susah. Kan, sebab kalau kita nak bentuk value only can be, not only lah, value normally in majority cases kita boleh bentuk hanya sewaktu 7 years permulaan, ya. Jadi selepas itu boleh bentuk, cuma agak payah sedikit lah, ya. Okay. Jadi tu formula ataupun teori psikologi. Dan kalau tak macam tu, takkanlah Allah dan Rasulnya mengarahkan kita untuk mengajar anak-anak kita solat, kan, pada waktu kecil. Sebab solat tu dia satu benda budaya. Kalau dia tak biasa, memang agak susah. Baik tuan-tuan puan-puan, Masya Allah, kita dah pergi ke mana ni? Jauh kita pergi. Kita dah pergi kepada asal usul kejadian kita, ya. Jadi itu saya rasa sangat penting. Saya bagi buah-buah ataupun isi-isi yang sangat penting untuk kita pegang terlebih dahulu, ya. Okey, dan kita terus bertindak. Dengar saja, kemudian kita tahu apa yang kita boleh bertindak. So you have to be very careful on whatever decision you make. So kena tanya sebelum kita buat keputusan, inikah yang Allah mahu untuk diriku? Sebab sekarang banyak orang nak exploit wanita, betul tak? Semua dia kata wanita itu bagus, wanita ni. Dan Jack Ma.
Jack Ma nak buat apa? Dia nak pekerja-pekerja semua perempuan. Sebab apa? Dia lebih komitmen. Boleh bagi komitmen lebih. Dia very committed dengan family dan sebagainya. Dia tak fikir lepas tu nak pergi karaoke lah, nak minum arak lah, nak berjudi ke, tak ada. Yang dia suka pada pekerja-pekerja perempuan. So we have to be exploit, kan? Kita mudah sangat terexploit. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya dalam Hujjatul Wida yang paling akhir, Nabi ingatkan supaya kepada kaum wanita, aku wasiatkan supaya engkau menjaga mereka dengan baik. Layanilah mereka dengan baik. Sebab kalau mereka tak layan kita dengan baik, maka ada lagi unsur-unsur di luar sana yang melihat potensi kelebihan kekuatan wanita dan dia akan exploit wanita ini untuk kepentingan mereka. Waliyahzubillah. Sistem-sistem korup yang bukan Islam akan menggunakan wanita untuk exploit bagi kepentingan mereka, bukan kepentingan Allah Jalla wa'ala. Kita nak kepentingan siapa ni? Kan kita kan hamba Allah. Okey. Baik. Jadi daripada situ kemudian kita telah pergi daripada asal usul kejadian kita. Kemudian kita lihat pula kita punya peranan dan kemudian kita nak tengok peranan macam tu. Okeylah, Swiss utama. So apa yang kita perlu buat ni? Apa perlu buat? So tuan-puan, saya lebih suka pada CTA. What is CTA? Call to action. So what you should do? Dengar hadis ini baik-baik di mana Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka bima yaknizul mar. Nak tak aku bagi tahu pada engkau sesuatu yang menjadi perbendaharaan seseorang. Dan kemudian of course lah sahabat nak tahu. Dan Nabi sebutkan al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Wanita yang salihah, Nabi berhenti kat situ? Tak. Nabi teruskan, idza nazara ilaiha sarathu. Apabila kamu pandang dia, dia akan menggembirakan kamu. Sebahagian orang dia tafsir ikut suka dia je. Itu nak pilih isteri. Cara dia, petua dia, bila kau tengok tu bergetar tulang rusuk, dia kata kan. Bergetar tulang rusuk. Tuan-puan, bukan itu sebenarnya maksud dia. Kerana kalau kita kembali menilai semula hadis tersebut, idza nazara ilaiha, kamu nampak kelibat dia, saratu, kamu akan rasa gembira. Benda itu akan mudah, melancarkan, ya, sesuatu benda yang bukan setakat menggembirakan tapi memudahkan, ya, semualah, ya. Okey, jadi apakah yang ada ciri-ciri pada wanita itu yang menyeronokkan, yang melancarkan, yang memudahkan? Okey, adakah kecantikan fizikalnya, ataukah kebijaksanaannya, ataukah akhlak dia? Kalau kita tamak, kita pilih semua. Semua. Tapi kalau kita ada pilihan, satu, wow, cantik yang amat, tapi no brain. Dan mungkin akhlak tak ada. Satu, brain aja okey, kan? Tapi cantik tidak okey, ya kan? Cantik tidak, dia hodoh. Dan mungkin dia tak ada akhlak. Yang satu lagi, hanya ada akhlak, tapi mungkin daripada sudut brain kurang, taklah intelligent sangat, kan? Tapi akhlak dia Masya Allah. Dan satu lagi, mungkin tak beauty, agak-agaknya nak pilih yang mana. Ketiga-tiga ni Ustazah, mana satu agak yang beriman, mana satu yang dekat dengan garis iman? Kalau kita letaklah, kan, mana satu yang dekat dengan garisan iman? Beauty dengan iman macam jauh je, kan? Sebab bila cantik tu dia ada masalah lain. Masalah apa, ya? Masalah rasa sombong lah, kan? Kemudian bijak ni, bijak pun sama juga ada masalah. Masalah dia apa? Masalah dia takabur. Akhlak ni, akhlak lah yang paling dekat dengan garis iman. Dia tak akan sombong sebab akhlak, dia dah ada akhlak dah. Sebab itulah Allah Jalla wa'ala dia utuskan Nabi Muhammad SAW untuk apa, tuan-puan? Untuk beautify, improvise akhlak. Masya Allah. Jadi itulah. Okey, nampak dah tu? Itu yang pertama. Jadi untuk kita menjadi wanita salihah, harapan Nabi Muhammad SAW, dan kita menyelesaikan, menyempurnakan tugas yang Allah arahkan kepada kita, sewajibnya kita meletakkan diri kita sebagai wanita yang berakhlak, wanita yang bermaruah. Begitu. Yang pertama. Yang kedua adalah idza amaraha ata'athu. Itu kriteria yang kedua, wanita harapan Nabi, ya. Okey, kriteria yang kedua, idza amaraha, bila kamu suruh dia, dia akan patuh.
Tapi kepatuhan tu bukan kepatuhan mutlak ya. Sebiji-sebiji dia ikut aja apa yang suami suruh. Bukan macam tu. Dia bukan lurus bendol, tak. Tapi bila dia ada kekuatan, the power of obedience, kekuatan ketaatan, sudah tentulah dia ada backup ilmu. Jadi dia tahu mana yang dia perlu taat, mana yang dia perlu tinggalkan, mana yang dia perlu negotiate dengan suami dia. Sebab ketaatan mutlak kita bukan pada suami. Pada siapa? Allah. Di situ dia perlu ada ilmu. Maka perkasakanlah ilmu kita yang terbahagi kepada dua, iaitulah ilmu dalam bidang akidah, dan yang kedua adalah ilmu dalam bidang syariah. Dan kemudiannya ada satu lagi ilmu berkenaan dengan tasawuf, yang beautify akhlak kita. Tapi actually gabungan keduanya, akidah dan juga syariah ini, dia akan membentuk akhlak yang murni, akhlak yang bagus. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan, saya panggil tuan-tuan ni, tak tahulah perempuan semua ada kat sini kan. Okey, bila kita tahu tentang keadaan dan juga nilai-nilai ini, jadi kita akan berusahalah untuk mempelajari ilmu. Jadi bila kita ada bekalan ilmu, suami salah arah, kita yang akan tolong betulkan. Kita yang akan jadi tongkat pada si buta, kita yang akan memperingatkannya, Jadi kita yang akan membetulkan dia. Tu yang dia akan melahirkan pemimpin demi pemimpin demi pemimpin. Subhanallah. Dia adalah satu tangan yang tersembunyi. Dia bukan menonjol, tapi dia ini adalah insan yang tertonjol di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sibuk dengan diri sendiri, tak pentingkan diri sendiri, tidak tuan-puan. Tapi dia tahu hakikat matlamat dan juga peranan yang perlu dimainkan olehnya. Baik, dan yang akhir sekali adalah idza ghaba anha hafizathu. Kalau kamu tidak ada di sisinya, maka dia akan menjaga segala hak dirimu, ya. Okey, apakah yang hafizathu tu, apa yang perlu dijaga? Okey, yang perlu dijaga 3 perkara ini. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri, sama ada kita anak kepada ayah ataupun kita isteri kepada suami kita, tanggungjawab kita pada 3 perkara ini. Yang pertama adalah pada hartanya. Okey, kemudian yang kedua adalah pada anak-anaknya, ya. Dan yang ketiga adalah pada kekerabatan ataupun silaturahim persaudaraan. Jadi maksudnya, dengan kata lain, kita perlu ada ilmu pengurusan. Pengurusan harta, pengurusan kekerabatan, pengurusan anak-anak. Itu yang saya suka parenting tu. Sebab saya tahu bab itu saya kurang, dan di dunia kita ini jarang membicarakan tentangnya. Saya bincang benda tu daripada tahun 2011 lagi tuan-puan. Alhamdulillah sekarang ni dah masuk 10 tahun kan, rasa macam memang nampak di mana-mana semua ada parenting. Rasa macam teruja sangat, bersyukur sangat kepada Allah sebab orang suka kan dengan parenting ni. Okey, bab parenting dalam Islam pun kalau kita tengok Al-Quran tuan-puan, masya-Allah, macam Allah lambakkan semua prinsip-prinsip, konten-konten berkenaan dengan parenting. Kalau tak, tengok surah Ali Imran kan, surah Ali Imran. Imran ni siapa? Tak kenal kita, betul tak? Dia bukan Nabi, bukan Rasul, tapi Allah angkat nama dia dan digandingkan dengan Ali, yakni keluarga. Begitu juga dengan Nabi kita ada 25 Rasul yang wajib kita percaya, betul tak? Satu Nabi tu tak ada cerita lain kecuali apa? Kecuali Nabi tidak ada cerita lain kecuali cerita anak-anak dia saja. Nabi siapa tu? Nabi Yaqub alaihissalam. Tak ada cerita lain. Cerita dengan kaum dia pun tak ada. Cerita dengan raja yang zalim pun tak ada kan. Cerita dia pasal anak-anak saja. Tu anak dia Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia. Masya-Allah. So jadi bila kita singkap Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu the book of parenting. Dia Al-Quran begitu kan. Kita gali pada sudut sains, kita akan nampak it is like the book of science. Kalau kita gali daripada sudut ekonomi, kita nampak Al-Quran ni macam the book of economy lah. Itulah mukjizat dia daripada Allah Jalla wa'ala. So daripada sudut itu, bila kita tahu yang ilmu tadi, yang bab syariah, saya bagi balik, patah balik dalam bab syariah ni, kita ada 4 bab yang perlu kita tahulah. Pertama, fiqhul ibadah, kemudian fiqh munakahat, kemudian fiqh muamalat, kemudian fiqh jenayat. So yang ini kita sebagai wanita, harapan Nabi, kita kena settle. Kalau tak semua, at least beberapa persen daripadanya lah. Cuba sekarang bagi persen markah pada diri sendiri. Fiqh ibadat, berapa markah nak bagi untuk diri sendiri? Per 10 lah, kan? Cuba tulis kat situ. Fiqh munakahat, berapa banyak yang kita tahu pasal bab munakahat ini?
Kemudian cubalah bagi markah kat situ. Kemudian fiqh muamalat. Okey. Berapa banyak agaknya? Okay. Berapa markah kita? Okay. Kemudian fiqhul jinayat. Berapa agaknya? Sebab fiqh jinayat ni memanglah untuk pemimpin, kan? Tapi kita ni sebagai ibu yang melahirkan pemimpin, kita kena belajar fiqhul jinayat. Sebab bila kita belajar fiqhul jinayat, kita akan rasai nikmat hukum hakam Allah itu. Dia ada dia punya kelebihan tersendiri. Rasa takut nak berzina, kan? Takut mencuri. Jadi kita nampak, walaupun kita hanya belajar saja. Kita belajar, memang kita tahu kita tak boleh nak praktis pun, ya. Okey, tapi bila belajar saja dia akan dapatlah dia punya nikmat itu sendiri, masya-Allah. Alright. So kemudian tadi tu yang ketiga, kita pergi kepada idza ghaba anha hafizathu. Jadi apabila dia tidak ada, maka kita jaga 3 perkara ini. Jadi kita kena tahu pengurusan harta, kita kena tahu pengurusan anak-anak, parenting, dan yang ketiga pengurusan kekerabatan. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah ada soalan-soalan, tapi saya nanti saya akan bacakan start daripada pukul 3. Maka saya ni dah pukul 3 dah ni, maka saya mohon izin untuk saya simpulkan, ya. Bila kita membicarakan tajuk kita pada hari ini adalah wanita, tanggungjawab kita kepada masyarakat, ya, hubungan dengan Allah, keluarga dan masyarakat. So yang pertama kita tanya pada diri kita, apa yang Allah akan tanyakan pada kita nanti. So boleh tak jawab soalan-soalan Allah itu, ya. Kalau ada dalam hadis kita tengok kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lepas tu bila lelaki warrajulu ra'in li ahli baitihi. Kalau perempuan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha au kama qala. Jadi hadis tu agak panjang. Jadi disebutkan bahawa pada wanita ini dia punya tanggungjawab dia itu adalah di rumah suaminya. Tapi jangan salah faham dengan saya. Sebab bila saya sebut di rumah suaminya itu, bukan bermakna kita semua kena jadi suri rumah. Tak. Itu bukan maksud saya. Maksudnya apabila kalian pun terlibat dengan urusan-urusan kemasyarakatan, ya, sebagai doktor, sebagai apa ke dan sebagainya, kalian berada frontliner ke apa ke, no problem. Tapi yang di rumah ini kita kena take charge. Take charge tak semestinya kita buat. Kalau perlu kita ada pembantu rumah, kita bincang baik-baik dengan suami kita. Kalau kita perlu tak ada pembantu rumah, kita perlukan kerjasama daripada anak-anak dan keluarga kita dan termasuk suami. Tak apa, minta tolonglah suami, abang tolonglah basuh kain, abang ambillah kontrak basuh kain dalam rumah ini. Kan, jadi kita bincang elok-elok. Tapi yang in charge-nya siapa? Kita. Kita yang in charge. Sebab Allah nanti akan tanya. Sebab daripada rumah itu akan keluar anak-anak generasi yang dicetak akhlak dia itu. So cetakannya berada di mana? Dalam rumah kita sendiri. Baik, jadi masya-Allah di situ dan kita tahu kalau kita nak baik masyarakat, dia punya kunci nadi dia terletak pada keluarga. Baik keluarga, baiklah masyarakat. Bila masyarakat baik, maka baiklah negara. Tapi nak baik keluarga, dia terletak kepada wanitanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah selesai. So, dan tuan-puan, saya mohon ampun dan maaf sekali lagi. InsyaAllah kita akan bertemu di waktu yang lain dengan tajuk yang lain. Kita masuk tajuk Taharah pula. So ini hanyalah singkapan untuk kita kenal pasti siapa diri kita. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.